Nama saya Nur Syafiqah Aidina binti Abdullah. Nombor matrik 182. Video ini merupakan refleksi saya berdasarkan sesi Global Classroom yang membincangkan tentang polisi sosial di Iran, Pakistan dan Malaysia serta refleksi keseluruhan saya terhadap subjek Social Policy Analysis and Planning. Paparan dalam video ini berdasarkan slide yang saya sempat rakam sendiri semasa sesi berlangsung, dan apa yang saya kongsikan adalah kefahaman serta refleksi saya sebagai seorang pelajar. Berdasarkan pembentangan dari Iran, perkara utama yang saya perhatikan adalah bagaimana polisi sosial mereka sangat dipengaruhi oleh nilai agama dan struktur pemerintahan. Dalam slide yang ditunjukkan, peranan keluarga, komuniti dan tanggungjawab sosial ditekankan sebagai asas kesejahteraan masyarakat. Misalnya, sistem bantuan sosial banyak bergantung kepada sokongan keluarga dan jaringan komuniti, bukannya intervensi profesional moden. Daripada apa yang saya faham, pendekatan ini sesuai dalam konteks budaya mereka kerana nilai agama dan tradisi sangat mempengaruhi kehidupan seharian rakyat. Namun, ia juga boleh menjadi satu cabaran apabila melibatkan isu seperti kesihatan mental dan kebajikan individu kerana perkhidmatan profesional mungkin tidak menjadi keutamaan. Sesi ini juga membuka mata saya bahawa polisi sosial tidak boleh dipisahkan daripada konteks budaya, ideologi sesebuah negara. Saya juga menyadari bahawa walaupun polisi kelihatan tersusun di atas kertas, keberkesanannya sangat bergantung sejauh mana masyarakat menerima dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan harian. Bagi Pakistan pula, pembentangan lebih menumpukan kepada isu kemiskinan, pendidikan, kesihatan dan kebajikan kanak-kanak. Melalui slide yang saya baca, saya dapat melihat bahawa walaupun polisi sosial telah dirancang, pelaksanaannya masih menghadapi banyak kengkangan, terutamanya di kawasan luar bandar. Sebagai contoh, program pendidikan kanak-kanak yang menghadapi masalah kekurangan guru, kemudahan sekolah yang terhad, manakala program kebajikan kanak-kanak sering bergantung kepada NGO dan sukarelawan. Apa yang saya pelajari daripada sesi ini, polisi yang baik tidak mencukupi jika tidak disokong oleh sumber yang mencukupi, pemantauan berterusan dan penglibatan komuniti. Ini menunjukkan betapa pentingnya lah peranan pekerja sosial dan NGO dalam memastikan polisi benar-benar memberi kesan kepada masyarakat. Saya juga belajar bahawa isu seperti kemiskinan, pendidikan memerlukan pendekatan bersepadu antara kerajaan, masyarakat dan organisasi bukan kerajaan, iaitu NGO. Berdasarkan pembentangan daripada Malaysia pula, sistem polisi sosial kita kelihatan lebih tersusun dan berstruktur. Sebagai contoh, polisi kebajikan keluarga, bantuan kewangan, perkhidmatan kaunseling telah dibangunkan dengan garis panduan yang jelas. Namun, melalui perbandingan dengan Iran dan Pakistan, saya sedar bahawa cabaran seperti akses kepada bantuan di kawasan terpencil dan kesedaran mengenai kesihatan mental itu masih lagi wujud. Secara keseluruhan, sesi ini mengajarkan saya bahawa setiap negara mempunyai kekuatan dan kelemahannya tersendiri dalam pelaksanaan polisi sosial. Malaysia mungkin lebih maju daripada segi struktur dan sumber, tetapi setiap polisi tetap perlu dinilai dan diperbaiki berdasarkan keperluan masyarakat yang sentiasa berubah. Saya juga mula memahami bahawa polisi yang baik bukan hanya soal perancangan, tetapi juga keberkesanan pelaksanaan dan impak sebenar kepada masyarakat. Seterusnya, saya ingin berkongsi tentang refleksi saya terhadap subjek Social Policy Analysis and Planning dan bagaimana subjek ini membentuk kefahaman saya tentang polisi sosial. Melalui subjek ini, saya belajar bahawa polisi sosial bukan sekadar satu dasar yang bertulis, tetapi di mana satu proses yang bermula daripada pengenalpastian masalah sosial diikuti dengan perancangan polisi, pelaksanaan dan penilaian. Saya juga memahami bahawa setiap polisi perlu berdasarkan bukti, data dan keperluan sebenar masyarakat agar ia relevan dan berkesan. Subjek ini juga menekankan peranan pelbagai stakeholders seperti kerajaan, NGO, komuniti dan pekerja sosial dalam memastikan kejayaan sesuatu polisi itu. Daripada pembelajaran saya sedar bahawa kegagalan polisi sering berlaku bukan kerana polisi itu lemah, tetapi kerana kurangnya kerjasama dan penyelarasan antara pihak yang terlibat. Sebagai pekerja sosial, subjek ini sangat membantu saya dalam memahami bahawa seorang pekerja sosial bukan sahaja berperanan di peringkat
mikro tetapi membantu individu dan keluarga, tetapi juga peringkat meso dan makro, terutamanya dalam advokasi dan pembangunan polisi. Ini mengubah persepsi saya bahawa kerja sosial berkait rapat dengan sistem dan struktur sosial. Secara peribadi, subjek ini menjadikan saya lebih peka terhadap isu sosial dan kepentingan polisi dalam mencipta perubahan jangka panjang. Ia membantu saya berfikir secara lebih kritikal dan sistematik apabila melihat sesuatu masalah sosial itu. Sebagai kesimpulan, subjek ini sangat penting dalam membantu saya sebagai bakal pekerja sosial yang berpengetahuan dan bertanggungjawab. Secara peribadi juga, subjek ini benar-benar membantu saya memahami isu sosial dengan lebih mendalam dan berstruktur. Ia mengajar saya bahawa perubahan sosial memerlukan polisi yang dirancang dengan baik, dilaksanakan secara berkesan dan dinilai secara berterusan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Atira kerana sudi mengajar dan membimbing kami sepanjang mengikuti subjek ini. Perkongsian dan perbincangan aktiviti yang dijalankan sangat-sangat membantu saya dalam memahami polisi sosial bukan hanya daripada segi teori tetapi juga dari segi realiti sebenar. Kesimpulannya, subjek ini memberi saya perspektif yang baru dan persediaan lebih kukuh sebagai bakal pekerja sosial pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.